Kemudian kita pergi. Yang ni yang paling mustahak. Penjenamaan bagi Allah itu Al-Husna, yang memberi kebaikan, kemuliaan, keelokan. Al-Husna tu yang penting. Bukan setakat branding, tetapi orang kata berkualiti. Ada nilai Al-Husna. Maka Al-Husna inilah yang kita nak bincang. Apa makna Al-Husna? Saya tak boleh bawa yang saya. Wal husna masdar wusifa bihi. Perkataan husna ditafsirkan sebagai masdar yang telah dijadikan ciri kepada al-asma. Tetapi ada orang mengatakan al-husna itu bukan masdar, dia sifat. Dia sifat. Saya sebut begitu je. Jadi kalau kita baca al-husna itu sebagai masdar, maka dia bermaksud tunggal. Maknanya kalimah itu dalam bentuk mufrad. Tetapi kalau kita anggap dia sebagai sifat, maka dia berunsur sifat kepada al-asma. Saya tak payah hurailah, nahu saya tinggi-tinggi sangat. Apa yang penting? Maka lepas tu dia sebut fad'uhu biha. Kamu mintalah, berdoalah dengan Allah dengan jenama-jenama itu. Maknanya ay utlubu minhu bi asma'ihi. Mintalah sesuatu dari Allah itu dengan menyebut jenamanya. Sebab itu dalam doa selain daripada Allah, sunat kita tambah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Maka di sini dia kata apa? Ini dia ajar kita cara nak doa. Fayutlabu bi kulli ismin ma yaliqu bihi. Maka kita kena mengaji Al-Asma'ul Husna ni sebab kita boleh minta sesuatu benda dengan setiap jenama tadi. Maknanya kalau 99 Nabi declare ada jenama Allah, bermakna ada 99 perkara, 99 bidang yang kita lalui dalam hidup kita. Fayutlabu bi kulli ismin ma yaliqu bihi. Maka kita minta dengan setiap jenama itu apa yang kita nak. Maka kalau kita nak minta rahmat, dia kata, kamu katalah ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni. Kalau nak minta kebijaksanaan, ya Hakim uhkumli, berilah kebijaksanaan kepadaku. Kalau nak minta rezeki, ya Raziq urzuqni, wahai pemberi rezeki, beri rezeki kepadaku. Kalau nak minta petunjuk, ya Hadi ihdini. Kalau nak minta kelapangan, ya Fattah iftahli. Kalau nak minta ampun, ya Tawwab tub alayya. Hakaza. Begitulah cara akhir dia kata. Ini kepentingan nama Al-Asma'ul Husna. Tetapi dia kata kalau kamu berdoa dengan nama umum, kamu guna nama ya Malik irhamni, ya Aziz uhkumli, ya Latif urzuqni, boleh juga. Tapi kalau nak doa lagi dengan nama yang lebih umum dan lebih besar, guna nama ya Allah. Tapi kalau kita nak khusus kita cari masalah kita cari masalah kita dalam bab jenama mana, kita sebut jenama tu banyak-banyak untuk masalah kita. Itu maksud dia. Tapi kalau kita malah nak cari ya Allah, ya Malik, doa macam tu. Maka lebih baik kalau kita nak rahmat, ya Allah, ya Malik, ya Rahman irhamni. Minta macam tu sekali, sebut semua sekali tuan-tuan. Itu maksudnya. Tetapi dia kata jangan kamu berdoa begini, sebut sifat yang khusus, ya Raziq ihdini, wahai pemberi rezeki tunjuklah aku. Tak kena ya. Sebut ya Raziq, wahai pemberi rezeki, tetapi minta ihdini, tunjukkan aku. Ini tak betul. Melainkan bila kita nak dengan maksud ya Raziq urzuqnil khair, itu bolehlah, tapi tak berapa tepat. Itu maksud penjenamaan walillahi al-asma. Jadi tuan-tuan sekalian, boleh rasa tak makna walillahi al-asma ni? Baik. Jadi al-husna maknanya memberi benda yang baik. Maka sebelum saya masuk ke sini, saya nak balik semula kepada ayat ini untuk ajak tuan-tuan berfikir sendiri. Maka dengan itu, walillahil asma'ul husna, walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang baik,
fad'uhu biha. Tuan-tuan, kalimah al-husna di sini menjadi penolong kepada kita untuk kita memahami cara berdoa kepada Allah. Kalimah al-husna ini boleh menjadi panduan untuk kita menilai doa kita itu tepat ke tidak. Maka doa kita dikira tepat dan boleh diterima oleh Allah apabila kita mengguna nama-nama yang mengangkat kebesaran Allah dalam diri kita, dalam perbuatan kita, dalam penghayatan kita. Bila kita berdoa menggunakan nama Allah, menjadikan Allah itu semakin mulia dan agung di kedudukan kita dan juga menampakkan Islam pada perbuatan kita, maka itu dipanggil berdoa dengan nama-nama yang baik. Maka jika sekiranya Allah itu didoakan dengan cara sehingga kelihatan Allah itu sama dengan makhluk, setara dengan Tuhan-Tuhan yang lain, maka itu meruntuhkan kalimah al-husna. Sebab itu dia kata fad'uhu, kamu berdoalah kepada Allah biha, dengan jenama-jenama tadi. Saya harap tuan-tuan boleh faham. Boleh faham tu. Sebab itu lepas tu dia kata apa? Wazaru. Dia kata tinggalkan. Wazaru, tinggalkan alladzina yulhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang menyimpang pada jenama-jenamanya tadi. Jadi kita nak ukur orang itu menyimpang bagaimana? Apabila jenama-jenama yang kita guna, moto-moto yang kita guna, apa lagi hari-hari kebesaran biasanya kita letak satu apa nama? Tema, moto, tagline, apa-apa benda ini bahasa. Tak boleh nak sebutlah, memang bahasa dia begitu. Jadi kalau kita mereka sesuatu nama, jenama, moto ataupun kita panggil bahasa lama syiar-syiar yang tidak menggambarkan kebesaran Allah, maka dia meruntuhkan al-husna tadi, tuan-tuan. Jadi sebab itu syiar-syiar yang berunsur materialistik, yang berunsur kebendaan, yang berunsur nafsu, sampai lautan api sanggup kurenangi, contohnya kerana mencinta kepada seorang manusia hanya kerana nafsu. Saya ingat lagi lagu-lagu kita ni banyak yang macam tu. Lepas tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan fikir sendiri, kalau jenama jenis Akademi Fantasia, nama pun Fantasia, adakah dia menggambarkan Al-Asma'ul Husna? Nama pun Fantasia. Ingat, fantasi di awan biru berapa nama dia semua, mengarutnya punya nama. Tuan-tuan sekalian, tapi kita bersungguh tuan-tuan, bina program, buat bawa budak-budak untuk benda gitu. Kita buat benda-benda yang mengajak manusia ke arah itu. Tapi cuba tengok kalau buat macam program yang pernah kita tengok jenama-jenama yang baik, imam muda ke, pencetus apa nama, apalah saya tak erti, pencetus dakwah global ke apa semua nama. Banyak nama-nama yang baik. Maka nama-nama yang begitu kena dengan lillahil asmaul husna. Kadang-kadang tuan-tuan kita jangan berfikir al-asmaul husna ni dalam ketika kita berdoa. Doa ini kemuncak dah. Setelah kita berusaha, faiza azamta, maka fatawakkal Allah. Maka di waktu itu dah kita berdoa. Jadi tuan-tuan sekalian, ingat al-asma al-husna ni jenama bagi Allah yang kita terap dalam setiap aktiviti kita. Cuma kenapa dia sebut fad'u? Macam kita bincang minggu lepas, fad'u di situ ialah usaha terakhir. Usaha terakhir seorang hamba untuk mendekati Allah. Setelah dia melakukan ketaatan, dia berusaha sedaya mungkin untuk berbuat baik, maka terakhir sekali dia minta dengan Allah Ta'ala. Maka di waktu itu, sebab itu dia suruh fad'uhu, kamu berdoalah kepadanya biha, dengan jenama-jenama tadi. Maka tuan-tuan sekalian, tak boleh ke berdoa dengan nama Allah terus? Boleh. Tetapi realiti kehidupan kita akan faham bila kita guna jenama tadi.
Berbanding kita sebut ya Allah, kita tak tahu makna ya Allah tu apa. Sebab dia nama laisa kamitslihi syai'. Nama yang tidak ada seperti-sepertinya sesuatu pun di muka bumi. Usahkan yang seperti-sepertinya pun tak ada. Maka sebab itu nama Allah ni tuan-tuan sekalian, nama yang pelik. Nama yang pelik tak boleh nak diterjemah. Dan tulisannya pun luar biasa. Luar biasa. Mudah saya bagi tahu, satu-satunya nama yang ada alif lam pada kalimah nama, tapi bila kita buang nama alif lam tu, dia tak jadi nama Allah. Pernah dah saya sebut dulu sebelum ni. Itulah keluarbiasaan Allah. Yakni laisa kamitslihi syai'. Salah satu contoh. Maka bila Tuhan kata kamu tinggalkan orang-orang yang menyimpang, maka orang-orang yang menyimpang ini ialah apabila orang itu nakkan Allah tetapi mendoakan Allah dengan jenama-jenama yang membawa kepada tidak betul dengan 99 jenama yang Allah nak, maka usaha itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dia usaha yang sia-sia, tuan-tuan. Maka ini yang kita bincang, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka buat. Tapi apa sikap Tuhan bagi tahu kita? Zaru, tinggalkan. Jangan masuk, jangan rapat dengan orang-orang yang menyimpang ini. Tuhan tak kata di sini supaya kita bermusuh, elok. Mana elok daripada kita mendekati mereka. Bermusuh maksudnya berperang. Tak. Jangan kita pergi dekat dia. Biar dia mari dekat kita. Sebab tu kalau kita baca dalam surah At-Taubah, ada salah satu ayat. Surah At-Taubah ni surah keras, tuan-tuan. Surah yang keras di mana Allah bagi tahu orang Islam mesti berperang dengan orang bukan Islam untuk menyampaikan agama, kalau sampai perlu berperang. Tetapi dalam banyak-banyak ayat keras itu, dia sebut satu ayat, dia kata, wa in ahadun, jika ada minal musyrikin istajaraka, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Wa in ahadun, jika ada mana-mana seorang minal musyrikin, dari kalangan orang musyrikin, istajaraka, dia minta nak berjiran dengan kamu, fa'ajirhu, kamu berilah dia hak kejiranan tu. Kamu beri kepada dia hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia boleh mendengar bicara Allah. Wa ablighu ma'manah, dan beri kepadanya keamanan. Nah, dengar baik-baik, ayat ni bagi tahu sikap yang sebenar ialah tegas dalam masalah akidah, tetapi berlembut pada tempatnya. Apabila orang-orang kafir ingin mendekati kita, caranya biar dia terpengaruh dengan kita, bukan kita terikut-ikut dengan cara dia. Sebab itu ayat itu sebut wa in ahadun minal musyrikin, jika ada mana-mana orang musyrikin istajaraka, nak berjiran dengan kamu. Saya rasa di negara kita ini, kita rasa sahabat kita, kalangan saudara kita daripada bangsa bukan Melayu ataupun yang bukan Islam ni, mereka berjiran dengan kita. Mereka minta nak duduk dalam negara kita dulu, sebelum merdeka dulu. British bawa masuk banyak mana. Maka sebelum merdeka, syarat nak merdeka, salah satunya orang-orang ini diberi hak kerakyatan. Lalu mereka pun jadi rakyat. Maknanya mereka datang daripada negara lain kemudian berjiran dengan kita. Fa'ajirhu, berilah. Tujuannya hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia boleh dengar ayat-ayat Allah. Di sini tanggungjawab kita, yaitu menyampaikan kalam Allah kepada mereka, bukan menyerang mereka kalau mereka tak betul. Memang pun mereka kita anggap tak betul dari sudut akidah. Tugas kita ialah menyampaikan kepada mereka apakah yang Allah mahu dalam kalamnya itu. Bukan kita menurut pendapat mereka, tapi menerangkan kepada mereka yang sebenarnya begini. Wa ablighu ma'manah, dan beri keamanan kepada mereka. So sikapnya ialah biar kita tarik mereka ikut, atau sekurang-kurang boleh meniru kita. Jangan kita terbawa-bawa, kita yang tiru mereka. Ini yang kita nak bagi tahu.